Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar matrikulasi yang berada di seluruh negara. Biasanya pada penghujung tahun di matrikulasi kita akan mengadakan program Karnival Kerjaya. Program ini adalah platform untuk pelajar mendapatkan seberapa banyak maklumat tentang program yang ditawarkan di universiti awam di seluruh negara. Disebabkan pada tahun ini dunia dilanda pandemik COVID-19, maka pergerakan kita agak terbatas dan kita tidak lagi dapat bersemuka untuk mendapatkan maklumat daripada karnival-karnival kerjaya ataupun pameran-pameran kerjaya yang diadakan di seluruh negara. Sebab itulah saya membuat rakaman ini, semoga dengan adanya video panduan kerjaya ini, sedikit sebanyak pelajar dapat memahami program-program yang sesuai untuk diri masing-masing dan dapat membuat persediaan ke arah permohonan UPU online yang akan diadakan pada tahun hadapan. Pada kali ini, saya ingin menerangkan serba-serba ringkas program perubatan dan pembedahan yang ada ditawarkan di universiti awam di seluruh Malaysia. Baik, terdapat sepanjang pengetahuan saya, terdapat sebanyak 8 buah universiti awam yang menawarkan program perubatan atau program perubatan dan pembedahan di perangkat ijazah sarjana muda bagi lepasan pelajar-pelajar matrikulasi. Baik, mengikut laman web UPU, syarat-syarat am dan syarat-syarat khas untuk memohon program perubatan dan pembedahan di universiti-universiti awam di Malaysia adalah berbeza-beza di antara satu universiti dengan satu universiti yang lain. Misalnya, jika kita lihat, Universiti Melaya menetapkan syarat minimum ialah 3.8. Syarat minimum ataupun pointer PNGK, pointer terkumpul pelajar matrikulasi untuk memohon program perubatan di Universiti Melaya ialah 3.80. Manakala UPM menetapkan pointer minimum ialah 3.85, UKM 3.80, Uniza 3.60, USM dan juga Universiti Malaysia Sabah menetapkan pointer terendah ialah 3.50, manakala Unimas menetapkan pointer minimum bagi pelajar yang ingin memohon perubatan, program perubatan ataupun pembedahan di Unimas ialah 3.0. Jadi boleh kita lihat di sini bahawa pointer terendah atau pointer minimum bagi permohonan ke universiti awam dalam bidang perubatan dan pembedahan adalah berbeza-beza. Oleh sebab itu, pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, hendaklah menyemak syarat-syarat khas bagi setiap universiti dan bagi setiap program yang ingin dipohon. Kemudian kita lihat pula syarat MUID. Bagi Universiti Melaya, MUID yang terendah ialah sekurang-kurangnya band 4 atau band 4 lah. Manakala universiti-universiti lain seperti UPM, UKM, USM, UITM, Unimas, Universiti Malaysia Sabah, Universiti Uniza menetapkan bahawa MUID yang minimum ialah band 3 sekurang-kurangnya. Jadi pelajar-pelajar harus mengetahui syarat-syarat khas ini sebelum membuat permohonan ke program-program perubatan dan pembedahan di universiti awam. Seterusnya, kita lihat kelayakan di peringkat matrikulasi. Kerana setiap universiti yang menawarkan program perubatan dan pembedahan ini mempunyai syarat yang berbeza-beza ataupun pointer minimum yang berbeza-beza. Ya. Jika kita lihat Universiti Melaya,
Universiti Malaya menetapkan sekurang-kurangnya pelajar mendapat grade A dalam 2 mata pelajaran dan grade A- dalam 1 mata pelajaran bagi mata pelajaran berikut di peringkat matrikulasi, iaitu biologi, kimia, fizik atau matematik. Dua mesti A, 2 biologi atau kimia atau fizik. Mesti A, 2 daripadanya, manakala 1 daripadanya minimum mesti A-, sama ada biologi, kimia, fizik atau matematik. Jadi kalau kita lihat di sini, UM telah menetapkan pelajar mesti memiliki syarat minimum grade A dalam 2 subjek, manakala grade A- dalam 1 subjek semasa di peringkat matrikulasi. Kita lihat pula pada syarat di UPM. Okey. Sebagaimana kita tahu tadi, UPM menetapkan pointer terendah ialah 3.85 untuk keseluruhan, manakala subjek yang ditetapkan ialah sekurang-kurangnya grade A- bagi subjek biologi dan kimia. A- untuk subjek biologi dan kimia. Manakala satu subjek lagi daripada fizik atau matematik. A-. Jadi kita tengok sini 3 A- lah. Biologi, kimia, fizik atau matematik. Ini syarat di UPM. Pelajar kena faham dan kena mengambil tahulah apakah syarat-syarat ini. Manakala kita tadi lihat di Universiti Malaya, mereka menetapkan 2 grade A, 1 A-. Mana-mana antara biologi, kimia, fizik dan matematik. Manakala di UPM kita lihat 2 A- kurang-kurangnya biologi dan kimia, dan 1 lagi subjek antara fizik dan matematik. Okey, kita lihat USM. USM walaupun PNGK-nya 3.50 minimum, tetapi pelajar-pelajar mestilah mendapat sekurang-kurangnya grade B dalam mata pelajaran biologi, kimia, fizik atau matematik. Fizik atau matematik itu pilihan, sama ada fizik atau matematik. Tetapi biologi dan kimia sekurang-kurangnya grade B di peringkat matrikulasi. Ini yang terkumpul lah keputusan keseluruhan. Untuk subjek biologi, kimia, fizik atau matematik sekurang-kurangnya grade B. Manakala kita lihat di UKM, hampir sama dengan di USM, iaitu sekurang-kurangnya grade B bagi mata pelajaran biologi, kimia, matematik atau fizik. Matematik atau fizik. Jadi kita lihat lebih kurang sama dengan USM. Kemudian kita lihat UNIMAS. UNIMAS, pelajar mestilah mempunyai kelayakan minimum pada 3 subjek grade B pada 3 subjek berikut, iaitu biologi, kimia, fizik atau matematik. Sama macam USM. USM, UKM lebih kurang sama. Dia punya syarat dia sama untuk subjek. Tetapi UM dan UPM dia ada berbeza sedikit. Cuba kita lihat UNIZA. UNIZA memerlukan pelajar menguasai sekurang-kurangnya B+ dalam subjek biologi, kimia, fizik atau matematik. UNIZA B+ minimum. Tadi UNIMAS, USM dan UKM adalah grade B. Tetapi di UNIZA memerlukan sekurang-kurangnya B+. Okey. Kemudian kita lihat di Universiti Malaysia Sabah. Universiti Malaysia Sabah, pelajar-pelajar mestilah melepasi grade B+, minimum grade B+, bagi mata pelajaran kimia dan biologi, dan 1 subjek lagi iaitu fizik atau matematik B. Untuk fizik dan matematik minimumnya grade B.
manakala kimia dan biologi mestilah grade B+. Baik, untuk UiTM pula, bagi program perubatan dan pembedahan, pelajar-pelajar mestilah melepasi kelayakan asasnya untuk mata pelajaran biologi, kimia, mestilah sekurang-kurangnya A-. A-. Biologi, kimia sekurang-kurangnya A-, manakala satu lagi matematik atau fizik mestilah sekurang-kurangnya B+. Sekurang-kurangnya B+ untuk matematik dan fizik. Jadi kita lihat syarat-syarat khas untuk kemasukan ke program perubatan dan pembedahan di universiti awam adalah berbeza-beza mengikut universiti tersebut. Ini kelayakan di peringkat matrikulasi. Selain daripada kelayakan di peringkat matrikulasi, mereka juga akan melihat kelayakan di peringkat SPM. Bukan hanya kelayakan di peringkat matrikulasi saja yang diambil kira, tetapi universiti awam juga akan melihat kepada syarat-syarat kelayakan di peringkat SPM. Sebagai contoh, kita lihat Universiti Melaya. Universiti Melaya menetapkan sekurang-kurangnya pelajar mendapat grade A- di peringkat SPM bagi mata pelajaran biologi, kimia dan fizik, matematik atau matematik tambahan, dan juga bahasa Inggeris. Sekurang-kurangnya A-. Biologi, kimia, fizik, bahasa Inggeris. Itu mestilah sekurang-kurangnya A- dan juga matematik boleh pilih matematik atau AdMat sekurang-kurangnya A-. Jadi kalau pelajar, ada pelajar yang dapat grade B di peringkat SPM bagi subjek-subjek biologi, kimia, fizik, matematik dan bahasa Inggeris, sudah tentulah mereka tidak layak atau tidak akan dipertimbangkan untuk masuk ke bidang perubatan dan pembedahan di Universiti Melaya. Jadi pelajar-pelajar kena faham, dan bagi pelajar-pelajar yang sedang menduduki yang akan menduduki SPM, mereka kena ambil tahu perkara ini supaya mereka layak untuk memohon Universiti Melaya dalam bidang perubatan dan pembedahan sekiranya mereka berminat. Jadi mereka kena fokus kepada subjek-subjek 5 subjek inilah. Kalau kita lihat pula SPM di peringkat USM. Di peringkat USM, mereka menetapkan, USM menetapkan pelajar-pelajar mestilah memperolehi grade B sekurang-kurangnya dalam 5 subjek. Iaitu biologi, kimia, fizik, matematik atau matematik tambahan dan satu mata pelajaran lain. Satu mata pelajaran lain. Jadi jumlahnya 5 B minimum. Sekiranya mereka menepati syarat ini, barulah pelajar tadi, kalau pelajar tadi menepati syarat ini, barulah pelajar tadi boleh mohon USM untuk bidang perubatan dan pembedahan, iaitu syaratnya mesti sekurang-kurangnya mendapat grade B dalam 5 subjek biologi, fizik, kimia, matematik atau matematik tambahan dan satu subjek lain. Kita lihat tadi berbeza dengan UM menetapkan grade A- untuk 5 subjek, termasuk bahasa Inggeris. Kemudian kita lihat pada UPM. UPM menetapkan sekurang-kurangnya pelajar mendapat grade B. Grade B dalam mata pelajaran biologi, kimia, fizik, matematik atau matematik tambahan dan satu mata pelajaran lain. Lebih kurang sama dengan USM lah. Sekurang-kurangnya grade B dalam 5 mata pelajaran yang tersenarai tadi. Kemudian kalau kita tengok UKM juga sama macam UPM dan juga USM, iaitu sekurang-kurangnya mendapat grade B pada 5 mata pelajaran yang tersenarai tadilah. Begitu juga dengan UNIMAS. UNIMAS juga menetapkan grade B bagi 5 mata pelajaran berikut: biologi, kimia, fizik, matematik atau matematik tambahan, dan ditambah dengan satu mata pelajaran lain. Satu mata pelajaran lain, minimum B. Dan juga pelajar mestilah mendapat sekurang-kurangnya kepujian grade C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Ini UNIMAS. UNIMAS menetapkan bahasa Inggeris minimum C. Ini syarat UNIMAS. Jadi pelajar-pelajar kena semak sebelum mereka membuat permohonan. Bagi pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM, mereka perlu tahu supaya mereka
memberi fokus kepada subjek-subjek ini agar mereka dapat menyambung cita-cita mereka mengikut minat mereka dan mereka mempunyai kelayakan yang cukup. Kalau kita minat nak masuk bidang perubatan, tapi kalau syarat tak cukup, maka kita tidak akan memenuhi syarat. Oleh sebab itu, pelajar-pelajar kena fokus kepada subjek-subjek yang menjadi syarat untuk masuk ke peringkat ijazah sarjana muda di universiti. Bagi Universiti UNIZA menetapkan bahawa pelajar-pelajar mestilah mendapat sekurang-kurangnya grade B dalam mata pelajaran matematik atau matematik tambahan, biologi, fizik, kimia, kemudian satu mata pelajaran lain tetapi tidak termasuk bahasa Melayu. Satu mata pelajaran lain tetapi tidak termasuk bahasa Melayu yang mesti dapat grade B. Dan UNIZA menetapkan bahawa pelajar-pelajar sekurang-kurangnya mendapat grade C+ dalam bahasa Inggeris di peringkat SPM. Maknanya kalau pelajar dapat D tak boleh lah. Sebab menetapkan C+, atau kalau pelajar-pelajar dapat C pun tak boleh lah. Jadi pelajar-pelajar kena dapat C+ dalam bahasa Inggeris di peringkat SPM. Barulah boleh memohon bidang perubatan dan pembedahan di Universiti UNIZA. Bagi Universiti Malaysia Sabah, juga menetapkan pelajar-pelajar sekurang-kurangnya mendapat grade B dalam bidang biologi, kimia, fizik, matematik dan matematik tambahan serta satu mata pelajaran lain. Satu mata pelajaran lain mesti dapat grade B selain daripada yang di atas tadi. Kemudian pelajar juga mesti melepasi grade C dalam bahasa Inggeris. Kalau UNIZA grade C+, di UMS mereka menetapkan grade C dalam SPM untuk mata pelajaran bahasa Inggeris. Jadi pelajar-pelajar kena lihat syarat-syarat kelayakan. Selain daripada syarat-syarat peringkat matrikulasi, pelajar juga kena melihat di peringkat SPM. Bagi UiTM pula, mereka menetapkan pelajar sekurang-kurangnya mendapat grade B bagi mata pelajaran kimia, biologi, fizik, matematik atau matematik tambahan dan satu mata pelajaran lain di peringkat SPM. Kita kena lihat dua syarat yang berbeza di peringkat SPM dan di peringkat matrikulasi. Kita bukan hanya melihat kepada keputusan di peringkat matrikulasi saja. Kita juga universiti awam juga melihat kepada keputusan di peringkat SPM. Jadi pelajar-pelajar kena faham. Kalau mereka dapat 4 flat pun di peringkat matrikulasi tetapi di peringkat SPM mereka tidak melepasi syarat, maka mereka tidak akan dipertimbangkan untuk program perubatan dan pembedahan. Ini kena faham betul-betul pelajar-pelajar. Kalau anda bermasalah untuk memahami, pelajar-pelajar bolehlah menghubungi kaunselor masing-masing di matrikulasi masing-masing agar pelajar-pelajar mendapat maklumat yang betul. Maklumat ni sentiasa berubah-ubah. 2 atau 3 tahun atau setiap tahun mereka akan berubah-ubah mengikut keperluan semasa. Jadi perkembangan ini pelajar-pelajar kena ikuti. Kalau biasanya kita ikuti melalui karnival-karnival kerjaya, tetapi pada tahun ini kita tidak dapat melakukan atau mengadakan aktiviti karnival kerjaya secara bersemuka, tetapi pelajar-pelajar boleh menghubungi kaunselor-kaunselor masing-masing untuk mendapatkan maklumat yang betul, maklumat yang lengkap, supaya pelajar-pelajar tidak tersalah pilih. Supaya pelajar-pelajar faham adakah mereka benar layak atau tidak. Selain daripada itu, pelajar-pelajar juga akan ditemuduga oleh universiti tertentu. Jadi tidak semestinya anda memenuhi kriteria di peringkat matrikulasi, memenuhi kriteria di peringkat SPM, anda automatik boleh ditawarkan. Ini bergantung kepada keputusan temuduga. Ada temuduga yang akan dijalankan oleh universiti tersebut. Selain daripada itu, ada juga syarat-syarat seperti yang ditetapkan oleh universiti, misalnya mesti disahkan sihat, fizikal dan mental, tidak mempunyai penyakit tertentu seperti penyakit hepatitis B dan sebagainya lah, bergantung kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh universiti. Jadi jika pelajar-pelajar ingin mendapatkan maklumat yang lebih lengkap, saya mencadangkan supaya pelajar-pelajar datang ataupun
mendapat bimbingan melalui telefon atau WhatsApp daripada kaunselor masing-masing. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya harap perkongsian ini berguna kepada pelajar-pelajar dan pelajar-pelajar menjadi orang yang mempunyai maklumat untuk membuat pilihan kerjaya masing-masing dan juga membuat pilihan di UPU online pada tahun hadapan, insya-Allah. Kita akan jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.